Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Naimah dari SMK Datuk Syed Ahmad. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu PT3 dan tajuk hari ini ialah ringkasan. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share di channel Cikgu Naimah. Terima kasih. Cara menulis ringkasan. Soalan ringkasan terdapat dalam kertas 1 bahagian C. Dalam bahagian C terdapat dua pilihan soalan, sama ada ringkasan dan ulasan, atau ringkasan dan rumusan, atau ulasan dan rumusan. Jadi anda perlu pilih salah satu soalan tersebut. Markah soalan ringkasan ialah 15 markah dan jumlah patah perkataan hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Kriteria ringkasan. Soalan ringkasan ialah dalam bentuk petikan. Anda perlu tulis ringkasan anda dalam satu perenggan sahaja dan idea antara 5 hingga 7 isi bergantung kepada jumlah perkataan, iaitu tidak melebihi 100 patah perkataan. Markahan untuk ringkasan ialah minimum 5 isi, darab 2 markah, bersamaan 10 markah dan markah untuk bahasa ialah 5 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah penuh ialah 15 markah. Tips menulis ringkasan. Yang pertama, baca dan fahami kata kunci soalan. Biasanya dalam soalan ringkasan ialah sama ada P untuk punca, K untuk kesan dan L untuk langkah. Kemudian anda perlu faham betul-betul apakah maksud P, K dan L. Contoh, P untuk punca, apakah maksud punca? Perkataan lain bagi punca ialah faktor atau sebab. Perkataan lain bagi kesan ialah akibat, implikasi, impak, hasil. Dan perkataan lain bagi langkah ialah cara, tindakan. Kata kunci lain selain daripada P, K dan L ialah kebaikan, bermaksud keistimewaan atau kelebihan, kekangan, bermaksud masalah atau halangan. Tips yang kedua, menulis karangan ialah baca dan gariskan tajuk yang berada di bawah petikan. Contoh, biasanya di bawah petikan ada ditulis, dipetik dan diubah sesuai daripada semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Dewan Siswa. Jadi gariskan perkataan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat, itu adalah tajuk yang dipetik daripada Dewan Siswa. Tips yang ketiga, menulis ringkasan ialah kena pasti isi penting. Jadi, bila dah anda faham kata kunci,
Anda perlu kena pasti juga apakah isi penting. Isi penting ialah anda hanya perlu memilih isi penting sahaja, iaitu tiada huraian dan tiada contoh. Jadi anda hanya perlu garisi isi penting sahaja. Tips yang keempat menulis ringkasan ialah membaca secara laju sambil garisi kehendak soalan dan nomborkan isi tersebut. Jadi bacaan kali pertama ialah baca secara laju supaya anda tahu apakah isi kandungan petikan tersebut sambil garisi kehendak soalan sekiranya jumpa. Apabila anda dah siap membaca secara laju dan garisi isi penting yang anda jumpa, barulah anda baca kali kedua dengan teliti untuk mencari isi berdasarkan kehendak soalan sehingga cukup. Tips yang keenam menulis ringkasan ialah anda perlu menulis satu ringkasan yang lengkap dalam satu perenggan sahaja. Apabila dah semua cukup isi, iaitu antara 5 hingga 7 isi, barulah anda menulis satu ringkasan lengkap dalam satu perenggan. Cara menulis ringkasan iaitu ayat 1, isi 1. Yang pertama, anda perlu rujuk arahan soalan. Biasanya soalan berbunyi begini. Saya bagi contoh. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang manfaat pelbagai budaya kepada negara. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Jadi dalam ayat isi ini, anda perlu buat satu ayat sahaja. Dan yang ketiga, lihat ayat selepas perkataan tentang. Saya ulang soalan balik. Tulis sebuah ringkasan tentang manfaat pelbagai budaya kepada negara. Jadi untuk ayat yang pertama, isi yang pertama berbunyi, manfaat pelbagai budaya kepada negara ialah, dan tambah isi 1. Untuk ayat yang kedua, isi yang kedua, anda boleh menggunakan penanda wacana selain itu. Jadi bunyi ayatnya, selain itu tambah isi yang kedua. Ayat yang ketiga, isi yang ketiga, gunakan penanda wacana seterusnya dan tambah isi yang ketiga. Ayat yang keempat, isi yang keempat, gunakan penanda wacana di samping itu dan tambah isi yang keempat. Ayat yang kelima, isi yang kelima, gunakan penanda wacana akhir sekali dan tambah isi yang kelima. Apabila anda sudah selesai menulis ringkasan, anda perlu semak semula hasil karangan anda dan bilang jumlah perkataan dan pastikan jumlah perkataan tersebut tidak melebihi 100 patah perkataan. Dan yang kedua, catatkan jumlah patah perkataan di sebelah kanan dalam kurungan. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga habis. Jumpa lagi kita di video-video yang akan datang. Bye. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share di channel Cikgu Naimah. Terima kasih.